Nampak bangunan ni? Di sinilah 88 lelaki paling berkuasa Iran akan berkumpul untuk tentukan pemimpin negara seterusnya. Ia dimusnahkan tepat pada hari mereka mahu buat keputusan di sana. Kini 88 lelaki itu sudah tiada tempat untuk berkumpul. Mereka tiada ibu pejabat atau pejabat, lokasi yang diduduki akan hilang dengan cepat. Rejim paling ditakuti di Timur Tengah kini terpaksa bersembunyi, namun itu bukanlah perkara terburuk bagi mereka. Saya rasa berita ini berlebih-lebihan bila pertama kali lihat. Semakin saya selidik, saya sedar keadaan di Iran berbeza dari yang pernah saya lihat. Kerana sementara pemimpin Iran cuba bersembunyi, rakyat Iran kini melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan peluru berpandu, tentera atau sekatan selama berdekad-dekad. Inilah yang akan ditunjukkan video ini. Namun, sebelum itu, Anda perlu faham bagaimana kita sampai ke tahap ini. Kerana kisah ini tidak bermula dengan bom, ia bermula jauh lebih awal, di dalam Iran sendiri dengan sesuatu yang jauh lebih senyap. Mari kita undur sedikit ke belakang. Pada Februari 2025, Kerajaan Amerika melancarkan apa yang mereka panggil sebagai dasar tekanan maksimum terhadap Iran. Tujuannya mudah tapi kejam. Keringkan keuangan rejim, halang dolar masuk, larang Iran jual minyak, beku rizab negara di bank luar negara. Di China, di Korea Selatan, wang dibekukan, tidak boleh digunakan. Apa yang berlaku selepas itu adalah satu bencana bagi rakyat Iran biasa. Tanpa dolar, kerajaan Iran hilang kawalan ke atas nilai mata wang, menyebabkan wang Iran jatuh merudum. Harga-harga melambung tinggi, harga makanan naik sehingga kebanyakan keluarga tidak lagi mampu mengikutinya. Simpanan seumur hidup lenyap dalam beberapa bulan. Kemudian, pada bulan Desember 2025, rakyat turun ke jalan. Bukan di satu atau dua, tetapi lebih 100 bandar serentak di seluruh negara. Ini pemberontakan terbesar rakyat Iran sejak 1979. 46 tahun kemudian, rakyat berkata mereka tidak tahan lagi. Tetapi rejim itu membalas dengan kekerasan penuh. Askar diarahkan untuk menembak, dan mereka menembak. Anggaran menunjukkan ribuan orang terbunuh. Penunjuk perasaan ditembak jatuh di jalanan. Penahanan besar-besaran, internet diputuskan untuk menyukarkan komunikasi. Malah kumpulan bersenjata dari negara lain turut dibawa masuk untuk membantu menindas protes di dalam Iran. Rejim itu berjaya bertahan, tetapi membuat kesilapan besar yang tidak dapat diperbaiki. Adegan itu memahat satu perkara dalam ingatan rakyat Iran yang tidak akan padam. Rejim itu sanggup membunuh rakyatnya sendiri demi mengekalkan kuasa. Dan sejak saat itu, segala kesetiaan yang masih ada mula terlerai dari dalam secara senyap. Kesilapan ini akan muncul semula nanti dalam kisah ini dengan cara yang rejim itu benar-benar jangkakan. Tapi sebelum itu, selepas itu, keadaannya makin ganas. Kemudian datang 28 Februari 2026. Amerika Syarikat dan Israel memulakan operasi ketenteraan bersama. Pada pagi Sabtu itu, satu serangan membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, yang memerintah selama 36 tahun. Bersama dengannya, jenderal-jenderal dan penasihat terdekat juga terbunuh. Semua ini berlaku pada jam-jam awal. Iran terjaga pada hari itu tanpa pemimpinnya, tanpa sesiapa yang jelas memegang tampuk pimpinan, tanpa pelan yang jelas untuk menghadapi apa yang bakal tiba. Khamenei telah meneguk piala syahid yang manis dan suci serta menyertai kerajaan tertinggi di syurga. Dan apa yang datang itu sangat kejam. Dalam beberapa hari sahaja, tentera laut Iran hampir musnah, pangkalan tentera dibom tanpa henti, sistem pertahanan udara dimusnahkan. Pelancar peluru berpandu melancarkan,
hampir 350 peluru berpandu pada hari pertama perang, dan lebih 90% daripadanya dimusnahkan dalam masa kurang seminggu. Arsenal semakin berkurangan lebih cepat daripada kemampuan Iran untuk menggunakannya. Pesawat Amerika dan Israel menemui kaedah mudah dan dahsyat. Mereka berlegar-legar di udara, menunggu. Pada saat pelancar peluru berpandu keluar dari pangkalan bawah tanah atau dari dalam gunung, ia akan dimusnahkan. Kadang-kadang dalam beberapa menit, Iran bahkan sempat melancarkan 1 atau 2 peluru berpandu sebelum kehilangan peralatan. Tetapi pelancar itu tidak pernah digunakan semula. Iran seperti kehilangan buah catur tanpa mampu menggantinya. Cuma setakat ini tiada yang pelik. Itulah yang dijangka daripada sebuah peperangan. Satu pihak yang lebih kuat memusnahkan senjata pihak yang satu lagi. Apa yang berlaku selepas itu adalah berbeza, dan disinilah cerita ini menjadi benar-benar menarik. Askar pengawal revolusi, sayap bersenjata paling digeruni rejim, bertanggung jawab mengekalkan kawalan negara selama berdekad-dekad, mula melarikan diri dari berek mereka. Mereka tidak boleh tinggal di bangunan rasmi, menggunakan pangkalan yang diketahui atau tempat tentera kerana akan jadi sasaran. Jadi mereka lakukan apa yang termampu. Mereka memasang kemah di jalanan, di dalam stadium bola sepak, di mana-mana ruang yang kelihatan tidak menonjol, cukup untuk tidak menarik perhatian. Tetapi kemudian berlaku perkara yang tidak dijangka oleh rejim itu. Ingat tak kesilapan yang rejim itu buat pada penghujung 2025? Arahan menembak rakyat sendiri. Masa itulah balasan tiba. Warga Iran mula merakam gambar kemah itu. Kemah-kemah sementara ini, askar-askar yang tidur di kaki lima dan padang sukan. Dan mereka tidak simpan gambar-gambar itu untuk diri sendiri. Malah mereka siarkan bersama koordinat GPS yang tepat bagi setiap lokasi. Mereka sengaja melakukannya kerana tahu tentera Amerika dan Israel memerhati. Fikirkan sejenak apa maksudnya. Rakyat biasa, orang Iran, yang hidup dalam sebuah negara yang sedang berperang, tanpa internet bebas, di bawah kerajaan yang beberapa bulan sebelum itu telah mengarahkan supaya penunjuk perasaan ditembak. Dan walaupun begitu, dengan telepon bimbit di tangan, mereka sanggup memberikan lokasi tentera negara mereka sendiri kepada pasukan musuh. Ini bukan kes terpencil atau sekumpulan kecil yang menentang rejim. Laporan menunjukkan perkara ini berlaku secara besar-besaran di beberapa tempat serentak di seluruh negara. Rejim itu gagal kawal perkara ini. Mereka tidak boleh memantau semua telefon, hantaran atau mesej di aplikasi perbualan selamat seperti WhatsApp. Walaupun internet disekat, maklumat tetap tersebar. Saya faham ramai mungkin tertanya, adakah ini benar-benar berkesan? Fikirkan, jika Anda general rejim, apa Anda akan buat? Lari dari berek, bersembunyi di tempat awam dan berharap tiada siapa kenal Anda, betul? Itulah yang mereka lakukan, dan itulah kesilapan yang telah menghancurkan mereka. Pengawal revolusi menjadikan Stadium Azadi, stadium terbesar Iran, sebagai tempat persembunyian sementara. Mereka fikir di tempat awam mereka akan lebih selamat. Serentak itu, rakyat Iran yang ada internet berkongsi koordinat GPS persembunyian dengan tentera Amerika dan Israel. Stadium itu kemudian dibom dan dimusnahkan. Baiklah, buatlah kesimpulan sendiri dan fikirkan betul-betul apa maksudnya. Buat pertama kalinya, dalam era telepon pintar, media sosial dan GPS, sebuah rejim sedang dimusnahkan secara massa nyata oleh rakyatnya sendiri, dengan kelajuan dan skala yang tidak dapat ditiru oleh mana-mana perkhidmatan rahsia. Kumpulan penggodam juga turut serta dalam hal ini. Mereka menceroboh rangkaian pengawal revolusi dan membocorkan dokumen lokasi pangkalan rahsia, saluran radio dalaman, serta senarai kaki tangan. Di luar berlaku pengeboman, di dalam pula kebocoran maklumat. Rejim itu sedang dihancurkan dari semua arah serentak. Di situ keadaan rejim itu bertambah buruk. Kerana kejatuhan bukan hanya dari aspek ketenteraan,
Presiden Iran tampil ke hadapan umum dan melakukan sesuatu yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Beliau memohon maaf kepada negara-negara jiran atas serangan yang telah dilakukan oleh Iran terhadap mereka. Bahrain, Kuwait, Emiria Arabi Bersatu, Arab Saudi, negara-negara yang tidak berperang dengan Iran tetapi telah terkena serangan peluru berpandu dan drone Iran. Beliau menjelaskan sebabnya dengan cara yang mendedahkan lebih daripada maksudnya. Beliau menyatakan komander telah terbunuh, askar menyerang tanpa arahan jelas atas inisiatif sendiri, dan keputusan hentikan serangan dibuat sekumpulan pemimpin yang mentadbir Iran selepas kematian Khamenei, bukan olehnya seorang. Presiden mengesahkan 3 perkara serentak dalam ucapannya. Bahawa rejim telah kehilangan kawalan ke atas sebahagian daripada tenteranya sendiri, bahawa askar-askar sedang menyerang negara lain tanpa arahan sesiapa. Negara kini diperintah kumpulan darurat selepas pemimpinnya meninggal dunia. Ini pengakuan terbuka tentang kejatuhan. Tahu tak apa reaksi Trump lepas permohonan maaf itu? Dia tidak terima. Dia berkata Iran dibelasah dan janji damai adalah kerana putus asa, bukan perubahan sebenar. Dia juga beri amaran Iran akan diserang lebih hebat. Sementara itu, 88 pemimpin agama yang bertanggung jawab memilih ketua negara yang baharu cuba untuk berkumpul. Pertama, di bangunan utama mereka di Tehran yang telah dibom. Di Qom, sebuah bandar suci bagi umat Islam. Bangunan di Qom musnah tepat pada hari mereka akan berkumpul di situ. Pegawai kerajaan mula takut untuk mengatur sebarang mesyuarat secara bersemuka. Kumpulan pegawai di lokasi sama akan jadi sasaran. Pemimpin tidak lagi bertemu bersemuka kerana bimbang serangan tepat Israel. Berdekat membina salah satu struktur keselamatan tercanggih di Timur Tengah. Dan sekarang, pemimpin-pemimpin rejim itu pun tidak dapat duduk bersama dalam satu bilik. Dan ada satu lagi perkara yang belum disebut di sini. Sia mula berunding dengan kumpulan Kurdi untuk buka satu lagi barisan pertempuran darat di Iran. Orang Kurdi, satu bangsa yang sentiasa dianiaya oleh Iran, telah didekati sebagai sekutu. Bekas Menteri Luar Negeri Iran sendiri telah pergi ke sebuah saluran televisyen Perancis dan tanpa sedar mengesahkan tepat apa yang rejim itu takutkan. Operasi sedang diselaraskan di sempadan. Perang yang bermula di udara kini turun ke darat. Dan sekarang kembali kepada soalan yang telah tergantung sejak awal video ini. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh rakyat Iran yang tidak dapat dilakukan oleh mana-mana peluru berpandu, mana-mana tentera atau mana-mana sekatan selama beberapa dekad? Mereka sedang mengambil daripada rejim satu-satunya perkara yang tidak dapat dibeli, tidak dapat dipenjarakan dan tidak dapat dimusnahkan dengan apa-apa bom. Kesetiaan rakyatnya. Tiada rejim di dunia berfungsi tanpanya. Ia mungkin memiliki tentera yang paling bersenjata di rantau ini, mengawal internet dan menangkap sesiapa yang membantah. Namun, apabila rakyat secara senyap berhenti melindungi kerajaan dengan memberikan koordinat, mengambil gambar kem tentera dan membocorkan maklumat, rejim itu kehilangan sesuatu yang tidak dapat dipulihkan. Perang dari luar boleh memusnahkan senjata, tetapi perang dari dalam yang memusnahkan legitimasi. Dan inilah yang sedang berlaku sekarang di Iran ketika Anda menonton video ini. Sekarang, saya ingin tahu pendapat Anda. Adakah Anda fikir rejim Iran akan tumbang atau bertahan? Tinggalkan komen Anda. Jika Anda ingin terus mengikuti apa yang sedang berlaku di Iran dengan analisis yang terus terang dan tanpa putar belit, langganlah saluran ini dan aktifkan notifikasi. Dan kongsikan video ini dengan seseorang yang Anda rasa patut tahu tentang perkara ini. Jumpa lagi di video seterusnya.